Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. InsyaAllah kita ambil sikit masa untuk kita sharekan dulu majlis kita pada pagi ini. Pada sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Kita akan sambung lagi pada pagi ini kapsul 15 minit kita, dan sementara kita ambil masa sikit untuk kita bantu sampaikan pada sahabat-sahabat kita yang kelas kita dah nak mula. Maka kita isikan dengan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sentiasa kita digolongkan daripada kalangan umatnya baginda Rasul, dikenali oleh baginda Rasul, diberikan syafaat bantuan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhirat kelak, di dunia ini juga dan juga di akhirat kelak insya-Allah, ya, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallama alaihi. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama lagi kita pada pagi ini dalam siri yang ke-27, bab yang kelima, hadis yang ke-41 yang akan kita bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum kepada yang baru masuk sama-sama dengan kita pada pagi ini, yang memberikan salam kepada saya di ruangan komen. Saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rahmat Allah, keberkatan dari Allah, keselamatan, kesejahteraan dari Allah, ya, untuk kita semua insya-Allah. Kak Syarifah Aisyah ada, Kak Norizita ada, Kak Siti Hajar ada, Kak Basitah ada, dan juga sahabat-sahabat kita yang lain. Alhamdulillah. Harap-harap sihatlah semuanya pagi ini, ya, insya-Allah.
Baik, kita sambung hadis yang ke-41. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa anhu bihi qala haddathana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Abu Bakar ya Rasulullah qad shibta qala shayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makamnya terletak di Taif. Kalau kita pergi umrah, dapat peluang pergi umrah, ada ziarah tambahan ke Taif, maka kita akan ziarah kota Ibnu Abbas. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mengambil inisiatif untuk kembali kepada kota pertama ataupun kota kedua yang Nabi SAW berhijrah, yang dulu ketika mana hidupnya baginda Rasul, kota Taif itu telah menolak baginda Rasul ketika mana Nabi menyampaikan dakwah. Ibnu Abbas menyambung warisan itu untuk sambung tugas Nabi berdakwah, dan jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berserta dengan keturunannya, anak-anaknya semuanya dimakamkan di Taif, di kota Taif, di tanah tinggi daripada Mekah lah, sekitar sejam atau 2 jam daripada kota Mekah. Radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Beliau dan ayahnya Sayyidina Abbas adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat mempertahankan Nabi antara pakcik-pakcik yang awal-awal, antara pakcik yang beriman dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terlewat sedikitlah, antara yang awal Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pakcik Nabi yang paling awal lah. Pakcik Nabi ni ada macam-macam, ada yang lewat masuk Islam, kemudian ada juga yang tak nak menerimanya. Yang tak nak menerimanya pun ada. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masyhur sebagai mufassir ummah, yang mendapatkan julukan ahli tafsir, yang mendapatkan kehebatan dalam mentafsirkan, memahami kepada ayat-ayat Allah, dan seorang yang faqih, yang pandai dalam hukum hakam fiqh. Kerana apa? Kerana didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa khusus. Doa ni bagus kita baca pada anak-anak kita, bagus kita baca pada anak-anak murid kita. Apa dia? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Allahumma, ya Allah, faqihhu, faqihkan dia, fahamkan dia tentang urusan agama, fiddin wa 'allimhu, dan ajarkan dia at-ta'wil, iaitu tafsir. Maka kita dapat lihat apabila sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior berbincang, ada syura, mereka akan masukkan, contohnya zaman Khalifah Umar, dimasukkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ke dalam sesi syura mereka, sehingga ditanyalah oleh ahli-ahli parlimen yang lain, sahabat-sahabat yang lain tanya, ni umur muda ni apa buat dalam ni, apa yang dia boleh berikan sumbangan di sini. Maka dites oleh Sayyidina Umar, bahawa dibacakan kepada satu ayat Quran, ditanyakan kepada pandangan sahabat-sahabat berkenaan itu, lalu akhirnya ditanya kepada Abdullah bin Abbas dan beliau mentafsirkan dengan cukup baik sekali. Dan Sayyidina Umar kata, inilah sebagaimana orang yang pernah mendapat doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa ni kita baca pada orang lelaki lah, pada anak-anak lelaki. Kalau perempuan, belajar bahasa Arab sikit lah. Kita tukar dhamir jadi dhamir ha. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil. Wa 'allim, kalau sambung terus, wa 'allimha at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia urusan agama, dan juga ajarkan dia untuk ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, baca Quran dan sebagainya. Jadi doa itu bagus. Kita sendiri boleh amalkan, kan?
Allahumma tu qala dhamir nahnu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Faqihkan kami ya Allah, jadikan kami faham urusan agama kami, dan juga ajarkan kami tentang Al-Quran. Okey. Itu doa yang didapati oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan hadis ini bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Bakar kita tahu ya, kita dah sebut sebelum ini, umurnya 2 atau 3 tahun lebih muda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni kita nak bahas sebab kedua kenapa tumbuhnya uban. 2-3 hadis yang kita dah baca sebelum ni ada yang sebut tentang beberapa, kemudian ada sebut 14 helai, kemudian ada sebut 20 helai. Itu riwayat-riwayat yang ada tentang uban baginda Rasul. Itu kita kata seiring dengan pergerakan ataupun perjalanan umur lah. Meningkat umur makin banyak uban. Yang hadis kita nak baca hari ni adalah sebab kedua daripada tumbuhnya uban. Ya Rasulullah, qad shibta, kata Sayyidina Abu Bakar, kau telah beruban. Maksudnya nampak dia dah tu, nampak beruban dah tu ya Rasulullah. Nak rambut putih nampak dah. Maka jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan aku beruban, syayyabatni, yang menjadikan uban yang tumbuh dekat kepala aku adalah Hud wal Waqi'ah wal Mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Iaitulah surah-surah yang sebabkan aku beruban ni. Nak tahu sebab apa? Sebab surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah amma yatasaalun, surah idza syamsu kuwirat. Dalam nota kaki di bawah tu dah sebut dah. Kenapa pula surah pula menyebabkan jadi keluar uban? Surah-surah ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban adalah kerana kekhawatirannya tentang isi kandungannya. Apa pula isi kandungan surah-surah ini? Homework lah. Buka surah-surah ni, cuba tengok, baca terjemahan dia. Agak-agak tema dia, isi kandungan dia apa? Kan? Tema dia adalah, kebanyakan daripada surah-surah ini adalah bercerita tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakaifa tattaquna an kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Bagaimanakah kalau kamu tidak ditimpa azab dunia pun, macam mana kamu nak jaga, kaifa tattaquna an kafartum yauman, ataupun nak selamatkan diri kamu di hari yang yaj'alul wildana shiba, hari yang huru-hara, menyebabkan yaj'alul wildana shiba. Wildan maksudnya budak-budak. Huru-hara di hari kiamat itu sampai budak-budak pun beruban. Budak kecil terus tumbuh uban. Maksudnya begitu. Maksudnya apa? Perasaan takut kepada hari kiamat itu, sampai budak-budak pun jadi stres. Takut sangat dengan huru-hara pada hari kiamat, budak pun beruban. Jadi kita tahu sebab kedua bagi berlakunya keluar uban adalah adanya stres. Kita dah sebut di awal-awal mukadimah dulu sebenarnya. Sebab keduanya adalah kerana stres. Bila stres, otak banyak mikir. Bila otak banyak mikir, kepala jadi panas. Bila kepala jadi panas, maka kulit itu akan menyerap kepada air yang ada di dalam rambut, maka akan menjadi kering, maka akan menjadi uban. Tumbuhlah uban di sebahagian rambut ataupun di seluruh rambut. Bila kita tengok muda-muda lagi kan, kadang-kadang budak sekolah pun ada yang dah beruban. Budak sekolah menengah kan, 15, 16 tengok, keluar uban dah. Pasal apa kamu ni? Awal sangat ni. Awal sangat tua ni. Itu bukan cerita tua, itu tengok jenis karakter dia. Orang macam ni mesti dia banyak berfikir. Dia banyak fikir. Banyak stres, rajin fikir benda dalam-dalam. Dia jadi cepat keluar uban.
rajin runsing, rajinlah keluar, cepatlah keluar uban. Jadi kerisauan Nabi SAW ini adalah kerisauan berkenaan dengan huru-hara hari kiamat. Itulah tema bagi surah-surah ni yang Nabi kata, yang sebabkan aku beruban ni, surah-surah ni lah. Kerisauan aku terhadap isi kandungan surah-surah ini. Maksudnya apa? Kerisauan Nabi SAW terhadap umat. Risau Nabi, fikir Nabi tentang kita sampai menyebabkan Nabi keluar uban. Macam manalah umat aku nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Macam manalah umat aku nak berhadapan dengan dahsyatnya hari kiamat. Macam manalah umat aku nak berhadapan dengan Dajjal. Ya, jadi semua itu difikirkan, dirisaukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hidup ini pun patut lebih-lebih lagi merisaukan keadaan kita sendiri, bagaimana untuk kita berhadapan dengan hari kiamat. Apakah amalan yang telah kita lakukan? Apakah usaha kita untuk mendalami agama? Apakah usaha kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Nabi? Jadi kita kena muhasabah diri kita lah. Nabi pun sampai keluar uban fikirkan keadaan macam mana umat dia nak berhadapan kiamat. Tiba-tiba kita tenang-tenang, relax-relax saja dengan dunia yang tidak kita lepaskan daripada tangan kita. Langsung tak mau agama, langsung tak mau semayang, harta langsung tak nak dizakatkan, tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak kenal hukum hakam, hiduplah serupa binatang saja, makan, tidur, pergi cari duit balik, makan, tidur, cari makan, makan, tidur. Jadi itu sahaja, tidak ada bahagian daripada nak mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal syariat yang dibawa dan memupuk akhlak dalam diri dan juga dalam keluarga. Maka kitalah yang terlebih-lebihnya patut untuk merisaukan keadaan macam mana kalau kita tu bertemu dengan kiamat. Jadi kena fikirlah macam mana keadaan tersebut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun 3 tahun lebih muda daripada Nabi, tapi orang ingat dia lebih tua daripada Nabi. Jadi dalam satu peristiwa hijrah, masyhur kisah ni ketika mana Nabi SAW singgah di khemah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad dalam perjalanan hijrah, Nabi singgah Wadi Qudaid tu, Ummu Ma'bad di tempat R&R yang kalau kita daripada Madinah nak ke Mekah, kita akan singgah makan nasi Arab kat situ. Itu Wadi Qudaid. Di situlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar apabila sampai kepada kelompok ataupun orang-orang ramai, maka orang tak tahu yang mana satu Rasulullah. Jadi disebabkan Sayyidina Abu Bakar pula kelihatan ubannya lebih banyak. Jadi mereka pun tahu bahawa Rasulullah itu lebih tua daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi untuk mengelakkan bahawa salah faham orang yang mana satu Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar mengangkatkan ridaknya, mengangkatkan kain untuk menutupi ataupun memayungi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu siapa yang khidmat siapa, maka itulah baginda Rasul yang dikhidmati. Walaupun nampak orang ingat, mungkin orang akan ingat Sayyidina Abu Bakar lah Rasulullah kerana wajah ataupun rambutnya yang lebih banyak uban, kerana umurnya lebih tua. Sebab Nabi lebih sikit uban daripada Sayyidina Abu Bakar, walaupun Sayyidina Abu Bakar lebih muda daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar juga terkenal sebagai, maknanya karakternya sangat sensitif. Jadi mungkin ubannya keluar banyak lagi kerana stresnya pun banyak, fikirannya pun banyak perkara yang nak difikirkan. Ini terbukti daripada hadis Nabi yang lain juga. Bila Nabi nak dekat-dekat dengan wafat kan, Nabi nak dekat-dekat wafat, tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah merayu pada Nabi, "Ya Rasulullah, ambil orang lain lah jadi imam pula." Nabi tak sihat. Jadi Sayyidina Abu Bakar, "Muru Abu Bakrin," panggil Abu Bakar juga. Abu Bakar rajulun asif, kata Sayyidina Aisyah. Dia ni orang sensitif, kata Aisyah. Ayah aku ni sensitif, setiap kali dia berdiri di sejadah itu, dia berdiri di tempat imam tu, dia tak mampu nak angkatkan takbir, sedih dia, menangis dia, teringatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni jadi orangnya ada sensitivity, ada perkara yang difikirkan dalam kan. Hatta berdiri di tempat baginda Rasul menjadi imam, jiwanya halus,
memikirkan kesusahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara itu pasti akan buatkan kita banyak berfikir. Jadi itulah yang boleh kita bincangkan pada pagi ini. Satu hadis saja, besok kita akan sambung baki daripada 3 hadis lagi lah. 3 hadis ni pun tak ada apa sangat, agak berulang saja. Kita akan tutup sahaja besok insya-Allah bab yang ke-5 untuk kita habiskan. Pada hari ini naqifuna walhamdulillah, kita berhenti dahulu untuk kita sambung esok insya-Allah. Sebentar lagi jam 9 pagi bersama-sama dengan Ustaz Usni lah untuk Allahumma salli ala Muhammad risalah jamiah, untuk risalah jamiah fardu ain kita insya-Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih pada yang bersama-sama kita sempat tengok pada pagi ini. Yang tak sempat pun nanti akan ada, boleh diulang balik insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa esok insya-Allah.